Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kak Salwa, Ketua Muslimat Masjid Al-Falah, ahli-ahli jawatan kuasanya, yang saya kasihi, yang saya hormati, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, tuan-tuan, abah-abah kita yang dapat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Sihat ya? Jemaah Al-Falah insya-Allah semuanya sihat, mudah-mudahan nampak pun berseri-seri semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu kita lafazkan setinggi-tinggi syukur kita Mia kehadrat Allah Subhanahu taala. Allah jumpakan lagi kita dengan Jumaat, dengan hari Jumaat. Barangkali ini hari Jumaat terakhir ke dalam Syaban? Ada lagi tak? Ada satu lagi Sabar Prof, sabar. Satu Jumaat lagi ni dalam bulan Syakban. Kita ada berapa hari je lagi Mi nak berpuasa? Tadi dengar Kak Salwa ada sebut-sebut dah tu ha. Nah, ini berapa Syakban Mi? 13 Syakban, maknanya ada dalam 25 lebih kurang begitulah ya. 25, 26 insya-Allah. 17. Aduh, 2 minggu lebih sikit saja lagi. Alhamdulillah. Kita berdoa dulu Mi, boleh Mi, untuk kedatangan Ramadan. InsyaAllah ya, ada 2 doa. Satu doa yang Umi mungkin biasa. Tak ambil peluang ni, takut terlupa. Kadang-kadang kalau lipat kain kat rumah, ingat ke nak baca? Tengah-tengah jeruk pokok, ingat ke nak baca? Tengah-tengah masak, kadang-kadang terlupa baik. Jadi ada peluang dalam majlis ilmu ni. Sementara ingat, saya pun bukan sangat untuk Umi, tapi untuk diri saya sendiri. Bila saya mengajak, dapatlah saya sama membacanya. Doa yang biasa Umi baca, kalau Umi lupa, Umi ingat depan dia doa Kak Salwa dia dah mahir dah nampaknya. Kalau lupa, yalah Mi, kadang-kadang kita ni tak ingat semua doa kan. Tak ingat semua doa. Macam orang cakap doa kunut. Apa yang doa kunut? Kau jangan, aku kena pakai telekung dulu baru ingat. Aku doa iftitah, macam mana mula dia? Aku kena angkat takbir dulu, kan? Sampai tangan kat sini ya, bahkan baru ingat ya. Jadi kalau lupa, saya selalu gitu, macam mana nak tangkap depan dia? Allahumma ke, Rabbi ke, Ya Rab ke, Rabbana ke ya? Umi ingat doa makan. Sebab yang tu insya-Allah tak ada siapa yang lupa ya. Allahumma barik lana fi, ada dah makan doa makan dah. Orang nak cerita puasa. Nanti ambil depan je Mi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari tu Rejab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ini dah Sya'ban. Jadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami dalam bulan ini, iaitulah bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Dalam satu lagi hadis doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, daripada hadis yang sahih, ialah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang itu susah sikit tak? Kebiasa. Jom baca sama-sama. Allahumma sallimni Ramadan
Wasallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Alhamdulillah Umi, makna dia dahsyat, iaitu 3 perkara. Pertama, ya Allah, sempurnakan, sampaikan Ramadan kepada aku. Yang tadi Umi waballighni Ramadan kan? Ya Allah, sampaikan Ramadan pada aku. Dan yang keduanya, ya Allah, sempurnakan Ramadan bagi aku. Dapat Umi puasa, Abah puasa cukup sebulan. Datangkan Ramadan, cukupkan Ramadan untuk aku, sempurnakan Ramadan bagi aku, dapat aku beramal dengan baik dalam bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan aku dalam bulan Ramadan. Sampaikan, sempurnakan, terimalah amalan-amalan aku nanti dalam bulan Ramadan. Pasal ulama, dia bila cerita tentang Ramadan, ada yang mengatakan bahawa para salafus salih tu dia berdoa 6 bulan before and 6 month after. 6 month before and 6 month after. Jadi nak katanya, ada ke masa yang tak ingat Ramadan ni? 6 bulan dah setahun ni dah keluar dah ni. Kan? Setahun ni maknanya Ramadan sentiasa di hati. Kenapa Ramadan sentiasa di hati? Kerana mereka nak mencari keredaan ilahi. Ramadan di hati kerana mereka nak mencari keredaan ilahi. Reda Allah ni kaya ada di mana-mana. Tapi dalam di mana-mana tu ada bulan yang paling istimewa. Ada amalan paling istimewa. Ada malam paling istimewa. Ada kitab paling istimewa. Macam-macam Allah bagi. Semuanya tempat Allah beri reda pada kita. Tapi ada satu bulan yang reda Allah, subhanallah, sehingga disebutkan kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Wa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam tu untuk anak Adam, kecuali puasa dia. Puasa dia untuk aku, dan akulah yang memberi. Kata ulama, memberi macam mana? Pasal hari-hari ni Umi masuk aja masjid ni, Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Umi masuk aja masjid, Umi duduk nawaitul i'tikaf li hadzal masjid lillahi ta'ala. Dapat tak ridha Allah? Insya Allah. Dia punya SOP dia juga. Dia ada SOP dia ada QC dia juga. Nak pasti control quality tu. Tapi setiap tempat Umi buat, apa Umi buat, insya-Allah Umi dapat ridha Allah SWT bila ikut dia punya SOP, bila ikut dia punya QC dia, quality control dia. Tapi bulan Ramadan, Allah kata untuk aku, dan akulah yang membalasnya. Memang Allah balas pun, tapi kata ulama, Allah balas lebih daripada kebiasaan, lebih daripada hari-hari lain, lebih daripada 11 bulan yang lain. Kalau kiraan biasa pahala, man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Hari biasa buat 1, ibarat Allah balas 10. Hari biasa Umi buat 1, ibarat dibalas dengan 700 gandaan pahala. Kata ulama, bulan Ramadan tak tertara. Lebih daripada calculation biasa, lebih daripada matematik biasa, kiraan yang Allah gambarkan. Ila masya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan kita dah berdoa dengan izin Allah, Allah redha. Mudah-mudahan sampailah lagi kita dalam bulan Ramadan pada tahun ni. Yang keduanya sebagai permulaan, kita minta juga doa dengan Allah SWT. Walaupun dah baca dah tadi, syukur alhamdulillah salah satu tanda, salah satu cara orang nak dapat redha ilahi, dia baca kalamullah. Dia baca kalamullah. Kalamullah yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keduanya saya nak ajak Umi adalah baca doa untuk dapatkan hidayah.
Baca doa untuk dapatkan rahmat. Mi nak dapat rida Allah ni dengan rahmat Allah Mi. Mi. Oh Mi. Dia dah start dah. Dia dah start seru dah. Sayang Mi tahu. Kita nak dapat rida Allah ni Mi, tak boleh tidak Mi. Buatlah amal banyak mana pun, tapi yang memberi itu adalah dengan rahmat Allah. Sampai masuk ke syurga tu pun Mi adalah dengan rahmat Allah. Walau kau ya Rasulullah, ya walaupun aku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam kita buat banyak benda hidup kita cari redha Allah, kita juga ingat bahawa redha Allah datang bersama dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pun Umi buat apa-apa, Umi minta rahmat Allah. Kat mana Umi minta rahmat Allah? Sebelum nak masuk kepada doa ni Mi, tu Mi nak minum air, Mi baca bismillah. Buka pintu, baca bismillah. Masak sampai kosek beras, bismillah. Start enjin kereta, bismillah. Almost everything you do, you start with bismillah. Pasal kat situlah sifat Asmaul Husna Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga kan disebutkan sesiapa dalam satu riwayat, sesiapa yang melakukan sesuatu tanpa menyebut perkataan bismillah fahuwa abtar, seolah-olah terputus daripada apa? Terputus daripada rahmatnya Allah Subhanahu taala. Tapi senang nak sebut bismillah berapa minit? Tak sampai 1 minit ni ya, berapa saat je. Cuma kadang kita je gopoh, tak sempat-sempat nak bismillah. Ya, mudah-mudahan kita biasakan hidup kita. Pertamanya untuk dapat redha ilahi melalui rahmatnya, memperbanyakkan apa yang mudah di lidah, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Berbalik lagi kepada tadi, doa yang kedua yang saya nak ajak Umi pada pagi ini, tujuannya adalah untuk dapat rida Allah melalui rahmatnya dan juga mendapat petunjuknya, iaitulah hidayah yang Umi baca tadi dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, nanti kita cerita Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tu kita minta Allah SWT. Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita minta, ya Allah, bagikanlah aku rahmatmu, kasih sayangmu. Memang kita tahu Allah sebut dalam hadis qudsi, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmat aku mengatasi kemurkaanku. Sayang Allah tu lebih daripada murka Allah SWT. Itu yang boleh lagi Mi. Kadang-kadang tak bangun subuh Mi, tapi makan lontong 1 mangkuk penuh. Ya ampun. Telur tak nak separuh, telur sebiji, beritahu kat dia, nak kau letak telur sebiji. Bergedil. Itu wajib. Ya Allah. Serunding. Itu wajib. Sambal. Sotong, nak yang sotong tu, sambal sotong tu. Allah sayang, kau tadi tak salat subuh, tapi bangun kau dapat lontong 1 mangkuk ya. La ilaha illallah Mi. Kita istighfar ya Mi ya. Istighfar banyak-banyak. Allah ampun, ya Allah ampun, ya Allah, itulah nak cari rida Allah banyak. Sungguh Allah punya rahmat besar mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu taala. Sayang pada kita walaupun dosa kita ibarat berpasir di lautan. Jadi dalam doa tu kita minta rahmat dengan Allah SWT dengan sepenuh hati kita. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan tunjukkanlah semua urusan kita ni dengan petunjuk,
dari Allah SWT. Mi, kita baik dengan orang macam mana pun, kita ramai sahabat handai macam mana pun, kita ramai kaum keluarga macam mana pun, kita ramai follower kita macam mana pun. Mi ramai follower? Sama lah kita. Orang hari ni mengejar benda-benda ni, Mi. Punya ramai follower nak, berapa ramai orang like nak, siapa tak like aku block dia aja, aku unfriendkan dia aja, membazir je aku punya kota FB tu, Insta tu. Mi, ada berapa ramai pun orang yang sayang kita ke, yang friend kita ke, saudara mara kita ke, Mi ingat ada dua benda paling kurang yang dia tak boleh bagi. Walau macam mana sekalipun, ada dua benda paling kurang yang dia tak boleh bagi. Hanya yang beri ni ilahi. Kalau tak nak juga kita ni, lupa juga nak cari reda dia, tak tahulah nak kata aku lupa diri. Dua benda tu start daripada H, Mi. Hayati boleh juga. Mbak kata kat Salwa apa gitu S for Salmah ke apa. Dua H paling kurang, iaitu hidayah dan juga hikmah. Hidayah dan juga hikmah, paling kurang dua ni, Mi. Yang kita ada siapa pun ramai keliling kita, yang sayang kita, yang ambil kisah kita, bagai-bagai, tapi dia tak boleh menentukan dua ni. Yang menentukan dua ni Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hanya menjadi penyebab je orang tu dapat hidayah. Kotlah dia lalu kat masjid, dengar ustaz ceramah, ustaz punya ceramah pula deep betul lah, bahasa anak kita hari ni, menusuk ke hati. Umi misal kata anak buat perangai tak apa-apa, Umi dah selalu dah sebut kat dia, dah selalu dah nasihat kat dia, tapi macam tu lah. Bak kata orang Melayu, mencurah air ibarat mencurah air ke Melayu semua kita pandai mak kita buat peribahasa tu Cuba bayangkan air jatuh ke daun keladi, tak lekat tak lekat. Pandai betul dia punya, dia bagi dia tak lekat. Selamanya bukan mak tak pesan, kau ni kalau mak marah, angkat kaki, lari, tak balik 2 hari, pantang kalau orang tegur. Boleh kau macam tu? Kadang-kadang kita bercakap dengan anak kita kemarah macam tu kan. Tup-tup 1 hari dah biasa dah bercakap. Tup-tup 1 hari. Ada bahasa tup-tup. Tup-tup 1 hari bercakap, aku tak reda kau buat macam ni. Umi guna perkataan tak reda ni. Ni kan cerita reda Allah kan. Tak reda, aku tak reda kau buat perangai macam ni. Deep terus masuk dalam hati dia. Mungkin perkataan tu Allah beri hidayah kat dia dengan perkataan tu, terus dia tak buat perangai lagi macam tu. Sebab dia takut pasal rida mak ni. Rida Allah fi ridan walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Dalam kita cari rida Allah, jangan lupa ada rida orang menjadi perantara kepada rida Allah SWT. Rida mak bapak itu rida Allah. Bila kita dapat cari reda mak abah kita, berarti kita mendapat sayang, reda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, jadi kita ni nak kata ada 2 benda yang walau kita macam mana pun Allah yang tentukan. Kita ni hanya menjadi penyebab hati dia terbuka, hidayah sampai pada dia, petunjuk sampai pada dia. Itu yang disebut di dalam Al-Quran. Hatta baginda Rasul SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kau tak boleh sama sekali bagi hidayah pada siapa pun yang ahbabta, yang kau suka, yang kau sayang, tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada mereka. Kita menjadi penyebabnya. Sebab itu saya selalu sebut doa-doa, Allahumma ja'alni sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikan aku sebab orang lain dapat hidayah. Mak jadi sebab anak tu jadi baik, abah jadi sebab anak jadi baik. Dia tengok sama ada dengan perkataan kita atau dengan perbuatan kita terdetik,
terinspirasi daripada amalan-amalan kita, maka dia mendapat hidayah daripada Allah SWT, petunjuk daripada Allah SWT, insya-Allah. Itu yang pertama, H. Yang kedua saya kata adalah hikmah. Kita terjemah sebagai bijaksana. Umi ada sertifikat berapa banyak pun, Mi. Pergilah belajar melangit sekalipun. Jangan sombong. Pasal dalam kepandaian kita belum tentu ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ni diberi oleh Allah SWT dalam Al-Quran, menyebutkan yu'tal hikmata liman yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Hikmah ni diberi oleh Allah SWT, dan siapa yang mendapat hikmah daripada Allah SWT, faqad utiya khairan kathira, maka dia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak bila dia mendapat kebijaksanaan. Tapi tak boleh nak kata kalau tak ada ilmu pengetahuan, sukar lagilah seseorang nak mendapat kebijaksanaan. Sebab itu kita mesti mencari ilmu, belajar, tuntut ilmu. Bukanlah maksudnya, Mi, nak kata kalau hikmah Allah bagi aku belajar buat apa. Janganlah putar macam tu lah. Jangan faham macam tu. Ada pemikiran-pemikiran macam ni salah. Sama juga macam anak-anak kita, netizen. Netizen ada yang menyatakan nanti bila datang bulan puasa kalau kita tak solat, buat apa kita puasa? Dan memang kita tidak solat, jadi kita tak payah puasa. Itu netizen. Itu netizen bukan di sini. Itu netizen di negeri Pasir Berdengung. Kadang-kadang kan, dia pusing macam tu. Dia suka pakai logik, lepas tu dia pusing macam tu. Logik tak? Make sense tak? Make sense lah. Aku ni tak semayang subuh tak ke mana, zuhur tak ke mana, alih-alih aku nak puasa berbuka. Bukannya puasa aku diterima, dia kata macam tu. Ya Allah, jadi dah tak puasa satu dosa, tak solat satu dosa, sampaikan lagi dalam netizen satu dosa lagi. Jangan kita salah faham macam tu. Na'udzubillah min zalik. Puasa cukup syarat, cukup rukun, apa semua sah puasanya. Tapi bila tak solat, pahalanya diapung. Bila tak solat, pahalanya diapung. Kenapa pahalanya diapung? Kerana awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Itu SOP dia. Tapi tak boleh kata dah alang-alang aku tak salat, baik aku tak puasa. Dah lah berdosa, dosa besar lagi, tinggalkan rukun Islam dengan sengaja. Na'udzubillah min zalik. Jadi balik-balik pada cerita tadi, iaitu yang kedua, kita nak dapat hikmah. Mudah-mudahan Allah bagi kita bijaksana, tentukan sesuatu dengan betul. Itulah yang benarnya, kesesuaiannya, masanya, tindakannya, semuanya atas kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Taala yang sifatnya Maha Alim, Maha Mengetahui. Itulah doa yang Umi baca dalam surah Al-Kahfi ayat 10, sehingga kami riwayat daripada hadis sahih pun menyebutkan bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia, memenuhi dia dengan cahaya daripada pagi sehinggalah 2 Jumaat yang akan datang, daripada 1 Jumaat sehinggalah ke 1 Jumaat yang akan datang. Dan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab kitab yang terkenal bagi Imam Asy-Syafi'i, kita di Malaysia ni menggunakan pakai khasnya mazhab Asy-Syafi'i, namun begitu menerima pakai juga pandangan-pandangan yang lain dalam keadaan-keadaan tertentu, maknanya tidak terlalu rigid, tetapi menjadikan asas mazhab Syafi'i sebagai mazhab kita, yang mana dalam kitab utamanya, kitab mengatakan, aku suka membaca surah Al-Kahfi pada hari dan malam Jumaat.
Aku suka membaca surah Al-Kahfi pada hari dan malam Jumaat. Jadi Mi, insyaAllah walaupun katakan Umi nanti pergi jalan kat mana-mana tak datang masjid hari Jumaat, kat rumah ke kat mana ke, kita jadikan itu amalan kita. Salah satu cara untuk dapat reda ilahi. Cara mana kita tahu Allah reda kita? Tu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih ini juga menyebutkan orang yang membaca surah Al-Kahfi itu akan diberi cahaya oleh Allah SWT. Sudah tentu itulah tanda mardatillah, reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya Mi, sabit dengan kita punya tajuk hari ini, mencari keredaan ilahi. Ada satu hadis yang menyebutkan tentang doa yang baik untuk dibaca, iaitulah seperti yang Umi biasa baca. Jadikan kebiasaan Umi baca untuk menguatkan keimanan dan keredaan Umi kepada Allah SWT. Nanti saya ceritakan ada dua maksud reda, ya, iaitu reda Allah kepada hambanya dan reda hambanya kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Kita reda kepada Allah, Allah reda kepada kita. Akhirnya orang yang meredai Tuhannya dan Allah meredai dia, disebut di dalam Al-Quran mereka ini sebagai ahli-ahli syurga yang disebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ini adalah orang yang telah diredai, yang Allah telah beri reda kepada mereka, dan mereka itu adalah yang meredai anhu, anillahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka itu adalah orang yang meredai Tuhannya. Maknanya kita ni kena ada sifat reda kepada Allah Subhanahu Taala, nanti saya cerita. Dan sudah tentu kita ni adalah orang yang salah satu tanda orang yang reda kepada Allah, dia mencari keredaan Allah Subhanahu Taala. Apa nak baca? Tadi dah baca yang pertama, doa dapat Ramadan. Dua, minta doa rahmat hidayah. Tiga, doa reda Allah. Apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuna. Aku reda Allah itu adalah Rabb aku. Raditu billahi rabba. Aku reda Allah adalah Rabbku, Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dan aku reda Islam itu adalah agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasuna. Dan aku reda Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadikanlah, jadikanlah ucapan, doa, zikir banyak-banyak baca pada Allah Subhanahu Taala. Kerana salah satu daripada orang yang mendapat reda Allah Subhanahu wa Taala itu adalah orang yang menghadirkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hudurul qalb ilallah. Orang yang nak dapat reda Allah dan orang yang reda kepada Allah adalah orang yang menghadirkan hatinya kepada Allah SWT. Hudurul qalb ilallah, menghadirkan hati kepada Allah, salah satunya melalui zikir, salah satunya melalui doa, salah satunya melalui Quran, salah satunya melalui selawat, salah satunya melalui salat. Ada sifatnya yang sunat, ada sifatnya yang wajib. Yang wajib dibuat, yang sunat dibanyakkan. Mudah-mudahan orang yang mencari ridha Allah adalah dengan lain perkataan orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang mencari ridha Allah adalah orang yang melaksanakan perintahnya dan orang yang meninggalkan larangannya. Sebab itu Al-Mubarakfuri menyebutkan bahawa reda itu terbahagi kepada dua. Dua itu ialah, pertama, Allah meredai hambanya. Yang kedua, hambanya meredai Tuhannya. Jadi bila kita cakap Allah meredai hambanya,
Maksudnya apa? Maknanya Allah memberikan rahmatnya. Maksudnya Allah mengampunkan dosa-dosanya. Maksudnya juga ialah Allah memudahkan dia dalam melaksanakan kebaikan-kebaikannya. Maknanya juga ialah Allah mendorong dia dalam melaksanakan kebaikan-kebaikannya. Sehingga kan disebutkan bahawa bagaimana salah satu daripada cara Allah beri baik, kan? Man yuridillahu bi khairan istafa'uhu. Salah satu cara Allah beri seseorang itu baik adalah Allah mengambil manfaat daripadanya. Lalu ulama menyebut, macam mana dia katakan Allah mengambil manfaat daripadanya, sedangkan Allah tidak berhajat kepada kita. War-Razzaq, Allah yang memberikan kita segala-galanya, memberi kita rezeki. Jadi macam mana dikatakan man yuridillahu bi khairan istafa'uhu? Kalau Allah nak bagi seseorang kebaikan, Allah akan ambil manfaat daripadanya. Dalam satu pandangan mengatakan yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Cara Allah mendorong kita iaitulah dengan cara Allah memang faham macam dengan cara Allah mendorong kita, memudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal salih qabla mautih, sebelum dia meninggal. Jadi sebab itu jangan judge people too early, sebab you never know. Sebelum dia meninggal, tantang dia buat amal salih banyak. Banyak amal salih buat. Dia taubatan nasuha, dia buat amal salih, dia jadi ahli masjid, dia jadi ahli yang beri sedekah, dia suka tolong orang, dia tinggalkan maksiat. Rupanya Allah rida dengan cara yuwaffiquhu li'amalin salihin. Allah gerakkan, Allah mudahkan, Allah dorongkan untuk seseorang itu dia buat amal salih qabla mautih. Maka dapatlah apa yang kita doa dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya mendapat apa yang kita namakan sebagai pengakhiran yang baik. Doa Umi selalu, Abah selalu nak dapat pengakhiran yang baik. Walaupun Umi tak tahu bila pengakhiran, tapi Umi nak pengakhiran yang baik. Kenapa Umi nak pengakhiran yang baik? Kerana itu adalah salah satu tanda Allah SWT rida kepada seseorang. Lalu Umi pun doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, berikan aku pengakhiran yang baik, jangan pengakhiran yang buruk. Maksud pengakhiran yang baik, di akhir-akhir usia aku yang aku tak tahu apa, maknanya buat banyak kebaikan, termasuklah mengakhirkan kalam kita nanti di akhir-akhir usia kita dengan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu disebut man akhiru kalamih asyhadu an la ilaha illallah, nampak Allah rida, dakhalal jannah. Siapa yang mengakhirkan kalam dia itu dengan syahadah, syurga baginya. Jadi dia bagi kita, maksud Allah rida tu adalah Allah mudahkan, Allah dorongkan, Allah beri rahmat, Allah beri hidayah dalam hati kita. Tapi Allah juga dalam masa yang sama, dia nak tengok usaha hambanya. Kita bukan qadariyah. Allah dah tentukan, Allah tengok kita tak ada apa-apa tak. Kita bukan qadariyah dan kita bukan jabariyah. Semua ni atas usaha aku, kalau aku dah buat gini jadilah macam ni. Tak. Kita yakin bahawa kita adalah ahli sunnah wal jamaah yang percaya pada usaha, yang percaya pada doa, yang percaya kepada qada dan qadar Allah SWT. Sebab itu bila Allah Subhanahu wa taala bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang sahabat, antara sahabat yang awal masuk Islam, namanya Muaz bin Jabal. Bila Nabi mula hantar Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur, maka Nabi pesan dengan Muaz bin Jabal. Bila berada di Yaman tu, Nabi pesan. Antara pesanan Nabi adalah setiap kali habis sembahyang,
bacalah doalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. 3 benda ni. Apa maksud a'inni? Dorongkan aku, gerakkan hati aku. Sebab Allah nak tengok usaha. Allah boleh dorong, Allah boleh beri yang tak ada orang boleh beri. Allah boleh beri hidayah, Allah boleh beri hikmah, Allah boleh beri rahmah. Tapi Allah nak tengok kita punya pengharapan kita. Orang yang berharap, orang yang cari redha Allah adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang mencari redha Allah adalah orang yang bertakwa. Pasal apa dia bertakwa? Apa kaitannya dengan bertakwa? Tengok antara makna takwa. Takwa bermakna al-khawfu minal jalil. Dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa dia takut? Apa yang dia takut? Dia takut Allah tak terima amalan-amalan dia. Dia takut ada tak kena pada amalan-amalan dia. Macam kita buat produk lah Mi. Kita buat produk, customer terima suka tak Mi? Jual apa? Sambal. Nyat, apa? Bukanlah nak mempromosi, yang itu yang teringat dalam fikiran. Apa memang, bila customer dapat tengok berapa minit je dah berapa juta. Contoh. Mestilah. Tapi nak sampai kepada tu, apa you buat? You buat R&D. Macam-macam. Tengok perkilangan, ada MACC, ada bagai-bagai kualiti dia. Kan? Jadi kalau kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu Taala, usaha kita kena superb. Kesungguhan kita tu lah yang Allah tengok. Yang tadi kita kata takwa tu al-khawfu minal jalil. Aku takut pada Allah. Aku takut tak cukup piawaian ni. Aku takut kok ada aku buat niat aku lari. Sebab itu asas kepada mendapat keredaan Allah Subhanahu Taala tergantung atas niat kita. Jaga hati kita, luruskan hati kita. Apa-apa kita buat, betulkan dulu hati kita, tapak kepada niat tersebut. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa-apa buat, ya Allah betulkan hati aku. Kalau ada niat-niat yang lain, kadang-kadang memang ada je Mi, ada je manusia Mi. Kadang-kadang belum sampai masjid lagi dah niatnya dah lain Mi. Itu takut tu. Mat lagi masjid ni kan ada sarapan sedap dekat masjid ni. Tup tak ada sarapan, minggu depan tak datang lagi. Niat dah lain lah. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat. Astaghfirullahalazim. Aku ni datang masjid niatnya lagi. Memang kalau orang masjid bagi sarapan, suka tak Mi? Suka. Bukanlah tak nak sarapan tu, tak nak, lepas ni tak payah nanti lari niat aku. Tidak. Tapi asasnya mesti ada, aku cari rezeki. Siapa tak nak gaji Mi, pergi kerja? Ada kerja, ada gaji. Kita juga yang cakap kan. Mana ada orang pergi kerja tak nak gaji Mi? Orang buat demo, tak ada gaji kan. Tapi asasnya lah, aku buat ni kerana ni amalan yang Allah suka. Aku cari nafkah, Allah suka cari nafkah. Aku nak tolong ahli keluarga aku nak tolong orang susah, aku nak bayar zakat, Allah suka. Itu asasnya. Sebab itu kena ada pengetahuan. Nanti kalau kita buat kerana Allah SWT. Tapi Mi, this is not, kita kata easy said dan done ya. Sebabkan hati manusia tu dinamakan al-qalb tu bisyiddati taqallubi. Kan dia boleh pusing gini, pusing gitu. Boleh ibarat air yang mendidih. Kan saya beritahu kat Umi, ibarat air mendidih. Yang saya kata kat Umi, kalau cakap dengan anak kita hari ni, hati ni nak boleh buat balik. Nabi kata macam air mendidih. Anak kita fahami. Kalau anak tak faham air mendidih, so what? So what? Air mendidih pun dia tak pernah nampak kan. Sebab dah ada kuih lah, kekuk apa segala tu. Main tekan-tekan aja. Dia tak nampak plup mendidih tu. Jadi kalau Umi cakap,
Nah, hati kita ni, kau betul ke hati kau? Kau kerja kau betul ke hati kau? Kau belajar kau betul ke niat kau? Kau ingat betul-betul ni nak. Bukannya kerana mak, tapi kau ingat niat mana Allah SWT. Saya minta maaf cakap, ada anak-anak kita ni bila yang tak pergi kuliah, student saya lah, betul-betul tak pergi kuliah. Saya tanya, saya tak nampak dia sampailah dia ada dekat Dewan Peperiksaan. Dia tak pergi kuliah, saya tak nampak dia, cari apa semua tak tahu. Tahu datang masa exam. Saya tak nak sebut, tapi terpaksa sebut. Habis exam saya kata, kenapa tak datang? Bagi surat, kontak saya. Dia bagi surat, dia bagi alasan, saya tidak dapat datang kerana kelas pukul 8 saya tak boleh bangun tidur. Umi, kita jadi mak kena ingatkan anak kita belajar kat universiti. Don't play. Jangan main-main. Ni amanah Allah SWT. You boleh duduk luar daripada mata Umi tak nampak. Tapi you amanah dengan Allah SWT, cari ilmu macam ni. You play ya. Main-main ni. Dia bagi alasan macam tu. Saya kata kuliah saya pukul 12 tak datang juga. Tak cakap. Pukul 8 tak boleh bangun, pukul 12 kuliah saya tak boleh tak bangun juga. This is not alasan. This is not alasan. So Mi nak katanya apa nak kata tadi? Nak kata apa Mi tadi? Nak betulkan niat kita yang boleh pusing-pusing ni Mi. Yang boleh macam ni. We cakap kat anak kita, tengok nak, hati kita ni memang boleh berubah macam ayam didih. Dia tak faham saya kata, pasal dia tak nampak air tu pelup-pelup. Kalau dulu kita nampak, oh dah didih nak, siren lagi bunyi lagi. Dulu didih tak udah bunyi, orang dah cipta siren satu kampung dengan kau punya ayam didih. Kau pergi sidai kain, air kau tak tutup-tutup, kering air mak nak, mak tak sedar dia mendidih. Dah kering air mak, orang pun cipta siren, bunyi sekuat-kuat siren. Lepas tu dah bising, dah tak ada bunyi dah sekarang. Tekan picit je Mi. Tengok rahmat Allah Mi, sayang kat kita, senang kat kita kan. Tapi nak cakap kat anak, kalau tengok air mendidih tu, masa tu dia mendidih, you turn back, then turn on back, turn another round, you tengok air tu dah macam tu dah. Jadi sebab itu hati tu dah kena selalu dikuat-kuatkan, selalu diingat-ingatkan. Baik itulah Nabi beri kepada Muaz bin Jabal. Betulkan ni, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, dorong aku untuk ingat Engkau. Pasal dia boleh gini, dia boleh gitu, dia gini, begitu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dorongkan aku untuk bersyukur kepada Engkau, ingat Engkau, kemudian bersyukur kepada Engkau. Wa husni ibadatik, dorongkan aku untuk buat amal salih. Jadi Mi, bila cakap nak dapatkan redha Allah, saya katakan tadi, satu, kita kena ada niat yang betul. Dalam nak menjaga niat ni Mi, kita kena usahakan antaranya melalui doa-doa tetap iman, tetap hati. Satu, doa Muaz bin Jabal. Dua, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi sabbit qulubana ala ta'atik wa ala nasrati syariatik. Ya, minta Allah, ya Allah tetapkan iman aku. Umi selalu self talk dengan Allah SWT, ya Allah bantu aku, luruskan niat aku, kuatkan hati aku. Jadikan Al-Fatihah tu sebagai bacaan harian luar daripada salat Umi. Mulakan kehidupan Umi apa-apa luar daripada salat. Keluar rumah, buat kerja, Al-Fatihah. Minta sebab apa Al-Fatihah? Pasal dalam Al-Fatihah itu kita bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjawab menurut hadis mengatakan bahawa setiap kita menyebut tu Alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, hamba aku memujiku. Kita baca, Allah jawab. Ibarat begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, majjadani abdi, hamba aku mengagungkan aku. Bila sampai kepada ihdinas siratal mustaqim, hamba aku, bagi hamba aku apa yang mereka mohon.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam Al-Fatihah kita. Selain juga Al-Fatihah itu adalah dalam hadis baginda Rasul SAW sebaik-baik doa. Dan dalam tu juga kita minta luruskan hati kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku sebaik-baik jalan. Saya pernah cerita, tak tahulah pernah cerita kat Umi ke tak. Saya mau mula masuk universiti dulu, saya cerita kat Umi kan. Saya mau mula, dah cerita belum? Nak cerita ke? Saya mula Mi masuk mula-mula memanglah mula-mula nak masuk universiti. Daripada Johor nak datang KL, first time datang KL. Mak tak boleh hantar, abah tak boleh hantar. Jadi dia suruh apa? Naik bas, nanti tunggu berhenti dekat Medan Mara. Medan Mara adalah tempat perhentian bas Universiti Malaya masa tu. Dia dah beritahu lah di dalam surat dia, ni dia punya port dia, station di mana bas universiti tunggu para pelajar yang datang daripada mana-mana yang menaiki kenderaan awam ni kan. Jadi naik bas berhenti kat situ. Mak saya ni pesan, nanti kalau nampak pintu nampak pintu gerbang Universiti Malaya, pergi sendiri. Tak cari ni kita cucu masuk universiti pergi tantoi tak? Macam nak pergi umrah gitu. Nenek atuk pakai semua hantar ya. Kemudahan hari ni alhamdulillah. Mak saya pesan, itu Umi pesanlah kat anak-anak Umi, kat cucu Umi, anak-anak buah Umi ni cerita budak belajar atau apa-apalah, kerja ke apa ke terkait dengan Al-Fatihah. Dia kata nampak je pintu gerbang Universiti Malaya tu dia jangan lupa Al-Fatihah kan. Doa masuk dengan baik, keluar dengan cemerlang. Cakap macam tu. Tu doa mak tau Mi saya tak boleh lupa. Dia pasal apa? Pasal bila naik bas kita tak pernah sampai Universiti Malaya, mata kita tak boleh tidur lah. Menunggu pintu gerbang mana. Menunggu tu sampai je baca Al-Fatihah. Umi pesan kat anak-anak Umi, masuk kelas, masuk tempat kerja, pergi mana-mana, bacalah Al-Fatihah. Mudah-mudahan itu adalah sebaik-baik doa untuk dapat reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mi balik-balik pada tadi, satu betulkan niat. Yang kedua, untuk dapat reda Allah, nilai yang kena ada adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar ni ada beberapa makna Mi. Sabar untuk taat satu, sabar pada ujian satu, sabar pada nikmat satu lagi. So 3 makna ujian. Sabar untuk taat Mi, nak salat tu sabar, nak baca Quran ni sabar, tinggalkan dulu yang lain-lain, pergi ambil sekejap baca tu memerlukan sabar Mi. Tak semua orang boleh sabar untuk taat Mi. Ni nanti bulan Ramadan Allah nak ajar kita sabar yang lebih tinggi lagi. Sabar kau beribadat sama, tapi dalam masa yang sama kau tak makan tak minum. Allah didik naluri kita, fizikal kita, hati kita untuk sabar, untuk taat kepada Allah SWT. Makna senang kata, kalau kita tak taat pada Allah SWT, cakap kat diri sendiri, aku tak sabar sebenarnya. Orang selalu ingat tak sabar ni kalau marah, kalau berhadapan dengan ujian. Kalau ketaatan, kita kadang-kadang lupa nak cakap, itu Allah nak uji aku sabar ke tak dalam taat kepada perintah Allah SWT. Kalau aku tak boleh bangkit, kalau aku saja lambat-lambat kan, aku melengah-lengah kan, aku tak bersungguh-sungguh, aku sebenarnya tak sabar dengan perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu Taala. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, bila dapat nikmat Mi. Banyak kita dapat nikmat, kita lupa Mi, lupa diri kadang tu. Jadi bila lupa tu leka lah, lalai. Senang sangat nak leka sekarang, senang sangat nak lalai. Tengok Insta je dah lalai dah. Anak aku nak kahwin, aku tengah cari mana nak cari hantarannya.
Nak tengok bakul, nak tengok dulang, nak tengok hantaran. Aku menengok tu je tak sedar dah. Nikmat nikmat. Sekarang semua di ujung jari. Dia memudahkan urusan kita. Alhamdulillah, nak cari senang. Tapi kadang-kadang atas nikmat aku hilang sabar. Aku hilang sabar atas nikmat ni, menyebabkan lupa. Yang ketiganya musibah. Bila Allah uji, kadang-kadang kita hilang sabar. Sebab itu maksud reda yang kedua adalah kita meredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna apa kita meredai Allah Subhanahu wa ta'ala? Maknanya kata Imam Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, maksudnya adalah seseorang itu bersangka baik dengan Allah SWT. Seseorang itu menerima qada dan qadar Allah dengan penuh ketaatan. Itulah maksudnya hamba ini meredai Allah SWT. Kenapa? Kerana ada orang bila ditimpa terutamanya dengan kesusahan, dengan kepayahan, maka ayat-ayatnya seolah-olah dia tidak meredai Allah SWT. Kenapa ini aku? Kenapa aku begini? Kenapa tak kena ke orang lain? Kenapa kena ke aku? Benda-benda macam tu. Mempersoalkan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Muslim, hadis nombor 2877, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Ketahuilah seseorang daripada kamu tidak akan menemui ajalnya melainkan dia telah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna illa wa huwa billah yuhsinu dhanna billah. Ya, tidak akan sampai kematian bagi seseorang itu kecuali dia telah bersangka baik kepada Allah SWT. Lalu dalam syarah Imam An-Nawawi, dalam syarah dia Nawawi, syarah Nawawi ala Muslim ni, hadis rawahu Muslim, dia kata para ulama berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan yuhsinuz zan, bersangka baik kepada Allah, itu ialah dia percaya dengan sepenuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas apa yang berlaku dalam kehidupan kita itu. Apabila kita ada keyakinan, inilah namanya iman, keimanan, kepercayaan yang utuh, yang jitu bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka seseorang itu adalah orang yang telah meredai Allah Subhanahu Taala. Sebab itu yakin dan percaya dengan sepenuh-penuhnya bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab itu saya kata yang kedua mesti ada sabar, yang ketiganya mesti ada yakin, ya. Yang ketiganya mesti ada yakin. Sebab itu Nabi SAW apabila dalam peristiwa hijrah duduk dalam Gua Thur tu, duduk dalam Gua Thur sedang dikejar, dicari oleh kafir Quraisy yang sekira-kira duduk dalam gua tu, kalau orang yang cari di luar gua tu tundukkan kepalanya, menurut kebanyakan penulisan sejarah mengatakan kalau ulah kafir Quraisy yang mencari tu, dia kalau tundukkan kepalanya, maknanya dalam lubang gua tu terus nampak baginda Rasul SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar yang bersembunyi dalam tu. Tak ada jalan keluar dan berada dalam keadaan yang sangat takut, cemas sekali. Kita tahu kalau jumpa apa jadi? Bunuh barangkali, ya. Tapi ada yakin yakin dengan sifat Allah sebagai nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Yakin dengan pertolongan Allah SWT, yakin bahawa Allah itu Maha Pengasih, yakin bahawa Allah itu Maha Pelindung. Maka dengan sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah. Dah bunyi alarm bukan alarm baru tidur alarm berhenti ceramah. Umi okey lagi? Boleh lagi? Sikit
Umi daripada subuh saya rasa. Dari subuh, sembahyang subuh turun ke sini baca surah Kahfi. Tak sempat balik dulu, sarapan semua dulu, baru datang lagi ya. Baik, nak habis kerja lah. Apa tadi Mi? Siapa mana tadi? Yakin, ada niat, ada sabar, niat betul, ada sabar dan betul-betul sabar tadi. Dan kemudian yang ketiga yakin. Yakin ni walaupun dalam keadaan tu, maka ingat apa yang disebut dalam Al-Quran surah Taubah ayat 40. Apa dia? La tahzan innallaha ma'ana. Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan bimbang. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Wih, dahsyat Mi. Dia punya keyakinan tu Mi ya. Apa jadi? Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka dengan sebab itu kita tengok benarlah kuasa Allah Subhanahu wa taala bila kita reda, bila kita yakin bahawa Allah Maha Pengasih, Maha Pelindung, Maha Penyayang. Fa'anzalahu sakinatahu alaihi, Allah turunkan bagi mereka sakinah, lapang dada, tenteram, tenang, lapang hati. Bila kita tahu Allah ada bersama dengan kita dalam senang, dalam susah, fis sarra'i wad dharra, dalam senang, dalam susah, kita tahu Allah tu sentiasa bersama kita. Provided that kita tak lupa, kita beramal saleh, kita teruskan buat benda baik. Fa'anzalahu sakinatahu alaihi, Allah kurniakan kepadanya dengan sakinah, ketenangan, ketenteraman, kelapangan. Wa ayyadahu bijunudin dan lam tarawha, dan Allah sediakan junud, tentera-tentera yang dia tak nampak. Apa tentera-tentera yang tak nampak? Maka ulama tafsir mengatakan malaikat-malaikatnya. Ternyata Allah boleh selamatkan seolah-olah tak nampak ya, dan sebagainya boleh atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara jangan lupa: niat kita, kesabaran kita dan keyakinan kita. Dan saya nak simpulkan, wrap up all the explanation semua ni tentang kita nak mencari redha Allah dengan 5 perkara yang mudah. Saya wrap up 5 perkara yang mudah tapi dengan kesungguhan kita ya, mudah diingat. Maksud saya itu iaitulah yang pertama, niat. Kita jaga niat kita, selalu baca, selalu ingatkan diri doa-doa tadi. Yang keduanya taat. Orang yang mencari redha Allah SWT itu adalah orang yang taat. Maknanya tadi saya dah kata, melaksanakan perintah Allah dan jauhkan larangannya, menambah amalan-amalan sunat dalam hidup kita. Yang pertama niat, yang kedua taat, yang ketiga beri manfaat. Saya sebut tadi, kita dalam cari redha Allah ada redha mak abah kita, dan cari redha Allah ada redha suami kita. Jangan kita nak mencari redha Allah sehingga lupa kepada mak ayah kita, suami kita, tempat kita melaksanakan tanggungjawab kita. Mudah-mudahan dengan itu cepat kita mendapat redha Allah SWT. Beri manfaat juga pada orang sekeliling kita, anak-anak kita, rakan taulan kita, kaum keluarga kita, atas kemampuan kita, ya, insya-Allah. 1 niat, 2 taat, 3 beri manfaat, 4 jauhi maksiat. Jangan ketika kita nak mendapat redha Allah, maksiat juga, solat juga, tikai ekor juga. Lagi masih berdengung, dia pergi solat, tengah sujud rokok, terkeluar nombor ekor daripada kocik. Dan terkeluar melayang pula kipas kuat. Tengok ada dekat orang sebelah pun sujud, terus tarik masuk dalam poket dia. Rupanya dia pun tiga ekor ke. Gurau je. Jadi dia tak boleh suci dalam debu ni. Aku ni buat baik, menakal-nakal juga aku ni. Astaghfirullahalazim. Mana-mana yang tak jujur, yang tak benar, yang makan tak elok, duit haram, jauhkan. Tak nak tipu daya, apa-apa maksiat. Kalau boleh
kita usahakan tak ada kita ni yang tak lakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi, wa kullu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang salah tu adalah orang yang mohon keampunan. Sebab itu kita masuk Ramadan ni banyakkan mula sekarang. Dan dah biasa Umi Abah baca, saya cuma refresh saja. Bacalah doa mohon keampunan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna. Jadikan itu antara bacaan kita. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi tinggalkan maksiat yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, banyak-banyaklah munajat. Tu yang saya bagi doa tu, doa ni, doa tu, doa tu ni. Sebab munajat tu adalah juga tanda orang yang bertakwa. Saya dah katakan tadi, al-khawfu minal jalil, dia takut kepada Allah, iaitulah dia takut Allah tak reda pada apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala merahmati umi semua, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang diredai oleh Allah, dan kita meredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta ampun, minta maaf Mi, banyak saya gurau-gurau dengan Umi kau apa-apa yang tak selesa, kau apa-apa yang tak kena pada pandangan mata maupun rasa maupun pendengaran telinga. Yang baik itu sudah tentu dari Yang Maha Esa adanya. Kita hanya lemah, banyak kesilapannya, kekurangan itu sudah tentu dari saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau bagaimanapun, kita sama-sama doakan ya kepada beberapa orang sahabat kita. Okey, anaknya sayang bunda ya. Kita doakan kepada ahli-ahli keluarga ini ya, iaitu kepada Muhammad Firdaus yang berada di Hospital Selayang, Ahmad Syawal yang ada radang tulang, dan juga Encik Kamaruddin bin Abdul Aziz disembuhkan daripada penyakit stroke, sekarang berada di Putrajaya. Syafakumullah syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Mudah-mudahan kita doakan semua kita, anak-anak kita, waris-waris kita yang diuji dengan masalah kesihatan segera diberikan kesembuhan, untuk terus melaksanakan amal soleh, insya-Allah diberikan segala kebaikan kepada mereka, diberikan segala kesabaran kepada mereka, digantikan segala sakit ini dengan gugurnya dosa-dosa mereka, dan dikurniakan dengan segala kebaikan bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.